Tunku Besar Tampin menandatangani perjanjian penubuhan sebuah konfederasi yang lebih besar dikenali sebagai Negeri Sembilan. Mereka bersetuju menerima residen British. Apa nama residen British tu, kelas? Martin Lister untuk membantu pentadbiran konfederasi tersebut. Yang Tuan Besar Sri Menanti Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Antah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama pada tahun 1898. Jadi secara ringkas kamu boleh jelaskan tentang Konfederasi Negeri Sembilan. Baik, boleh cikgu teruskan kepada bahagian C? Boleh. Okey, boleh. Okey, konfederasi bermaksud gabungan antara negeri-negeri yang berdaulat dalam satu ikatan yang longgar. Pada pendapat anda, apakah kebaikan konfederasi? Okey, ini Mengekalkan kedaulatan negeri sekejap. okey, hampir tepat. Kedaulatan negeri dipelihara. Nombor 2, kuasa negeri dikekalkan. Dan nombor 3 apa? Nombor 3 ialah sumber ekonomi dapat dikongsi bersama. Baik. Cikgu teruskan kepada soalan nombor 2. Okey, soalan ni simple saja. Logo berikut merupakan contoh kerajaan tempatan di Malaysia. Apakah peranan kerajaan tempatan? Apa jawapan anda, kelas? Menyediakan perkhidmatan pembersihan, membangunkan perumahan awam, Okey, lagi? menyediakan perkhidmatan kecemasan. Okey, menyenggelara sistem saliran, menyenggelara jalan raya. Okey, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan, mengeluarkan besin dan kawalan penjaja. Okey, jadi mana-mana yang kamu nak, kamu boleh letak, tak ada masalah. So, ada 3 markah di sini dan kamu boleh letak 3 jawapan. Baik. Peranan. Oh, kelas. Okey. Cikgu nak betulkan balik. Peranan kerajaan tempatan dan fungsi kerajaan tempatan ni lain. Peranan ialah kenapa kerajaan tempatan ditubuhkan. Jadi, satu ialah mentadbir Dan melaksanakan tanggungjawab dalam sebuah kawasan tempatan. Okey, mentadbir sebuah kawasan daerah kecil. Okey, nombor 2 ialah antara kerajaan negeri dengan rakyat. betul, perantara
Okey. Nombor 3 ialah memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. okey, baik. Alright, jadi dekat sini ada 3 peranan, 3 markah dan senaraikan 4 fungsi kerajaan tempatan. Fungsinya yang kita bincangkan tadi itu menyediakan perkhidmatan pembersihan, menjaga kebersihan awam, mengindahkan kawasan, menyengkelara sistem saliran, menyengkelara jalan raya, menyediakan perkhidmatan kecemasan dan sebagainya. Okey, itu kamu boleh letak 4 fungsi dan mana-mana fungsi itu adalah betul. Okey, bagaimanakah anda menghargai kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan tempatan? Okey, nombor 1 ialah menggunakan kemudahan tersebut dengan sebaiknya. menggunakan dengan cermat dan berhikmah. Okey, nombor 2 ialah bertanggungjawab menjaga kebersihan. Okey, dan nombor 3 ialah melaporkan kerosakan pada pihak berkenaan. Jadi kamu tahu PBT kamu, jadi kamu boleh laporkanlah, contohnya ada kerosakan jalan raya atau taman permainan tu ada mainan dia yang tak selamat untuk budak-budak, jadi kamu boleh laporkan kepada pihak majlis. Jadi mereka akan ambil tindakan. Baik, bahagian B ya. Okey. Ini soalan esei. Jadi nombor 1, perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Huraikan kuasa kerajaan negeri. Nombor 2, jelaskan kuasa kerajaan persekutuan. Dan bahagian C ialah pada pendapat anda mengapa perlu wujud hubungan baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Soalan 2 pula. Huraikan kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dalam pembangunan sosioekonomi berikut: pembangunan tanah dan pembangunan wilayah. Gambar berikut menunjukkan kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk memastikan rakyat memiliki rumah sendiri. Jelaskan kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam penyediaan perumahan rakyat. Dan bahagian C pula, sistem persekutuan telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada negara dan rakyat. Berikan ulasan anda. Baik, cikgu nak kamu buat soalan 1 dan soalan 2. Sesudah itu, cikgu akan bagi skema jawapannya. Tapi sebelum tu, cikgu nak ulang balik. Sesiapa yang belum tulis nama dalam attendance tu, sila tulis nama dengan nombor telefon. Okey?
Cikgu, 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 kok hilang cikgunya? masalah line kot. Okey kelas, minta maaf tadi internet cikgu ada masalah. Okey. Jadi sudah siap ya bahagian 1 dengan bahagian 2 ni? Tak sempat cikgu. Soalan tak. hilang. Oh, minta maaf lah tadi cikgu punya internet crash. Okey, baik. Cikgu bagi lagi 10 minit boleh tak? Boleh catch up tak? Cuba Boleh, boleh. Boleh. Okey, cuba ya. Okey. Okey, semua nampak kan? Alright. Nampak cikgu? Nampak.
Baik, kelas sudah siap atau perlu masa lagi? Dah cikgu. Sudah okey. Baik. Sekejap cikgu akan share dia punya jawapan sekejap. Cikgu stop present sekejap.
Okey, baik kelas. Jadi soalan bahagian B, nombor 1, huraikan kuasa kerajaan negeri. Ada 6 markah. Jadi kamu kena tahu mesti ada 3 isi. Okey, baik. Nombor 1. Okey, setiap negeri mempunyai Dewan Undangan Negeri. Dan Dewan Undangan Negeri itu mempunyai kuasa untuk mengumbal undang-undang bagi negerinya. Kuasa pemerintahan meliputi perkara yang termaktub dalam Lembaga Persekutuan. Okey, ini skema jawapan dia, jadi kamu boleh pilih mana-mana 3 isi. Yang ni mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang bagi negerinya. Cikgu nak tambah sikit. Selagi tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Dengan perlembagaannya. Okay. Okay, settle. Okay, bahagian B pula. Apa soalan dia? Jelaskan kuasa kerajaan persekutuan. Kuasa kerajaan persekutuan. Okey, pada peringkat persekutuan, Parlimen merupakan institusi yang mempunyai kuasa mengubah undang-undang bagi seluruh Malaysia. Kuasa pemerintah meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai senarai persekutuan. Okey, so kerajaan persekutuan ada senarai dia, iaitu senarai persekutuan. Ketua kerajaan persekutuan meliputi skop kepentingan nasional, merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung pentadbiran negara. Okey, jadi berapa? Okey, 8 markah, jadi kamu boleh bagi 4 jawapan. Jadi mana-mana 4 jawapan yang kamu nampak sama dengan jawapan kamu tu betul. Okey, jadi kerajaan persekutuan dia ada bidang kuasa dalam bahagian kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan, serta pentadbiran keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan. Cikgu terus pergi kepada bahagian C. Bahagian C, soalan ni ialah pendapat. Pada pendapat anda, mengapakah perlu wujud hubungan baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Jadi secara logiknya, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu mempunyai hubungan baik kerana ada beberapa bidang kuasa tu dia dalam senarai bersama. Jadi yang senarai bersama tu, aktiviti tersebut boleh dilaksanakan dengan lebih lancar. Okay, dan skema jawapannya ialah melancarkan urusan pentadbiran, mengelakkan permasalahan, mengelakkan salah guna kuasa, menjamin kestabilan politik dan ekonomi, membantu kemajuan dan pembangunan negeri, mengelakkan beban pada kerajaan persekutuan, dan nombor 7, menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi yang bahagian C itu
6 markah. Jadi kamu boleh pilih mana-mana 3 dari skema jawapan ni. Tak perlu tulis semua sekali. Okey, just mana-mana 3 tu dikira sebagai betul. Okey, soalan nombor 2. Huraikan kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pembangunan sosioekonomi berikut. Pembangunan tanah, okey, dan pembangunan wilayah. Okey, ada dalam buku teks ya. Okey, tak apa, kita repeat balik. Okey, pembangunan tanah dulu. Pembangunan tanah dulu merupakan kerjasama sosioekonomi peringkat awal kemerdekaan. Okey, first ialah start dengan pembangunan tanah dulu. Okey, dan tertumpu pada pembukaan tanah baru, pembangunan in situ. Kerajaan Persekutuan menubuhkan Felda pada tahun 1956 untuk mengurus dan menyalurkan bantuan. Okey, di sini ya, kalau kamu tengok skema jawapan ni, F maksudnya isi, H merupakan huraian. Okay, ini pula F ialah isi, H ialah huraian. Dan Felda mengurus dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri untuk membangun tanah baru. Kerajaan Persekutuan menubuhkan Felkra pada tahun 1966 setelah kejayaan Felda. Dan fungsi Felkra ialah menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar. Okey, kita dah settle untuk pembangunan tanah. Nombor 2 ialah pembangunan wilayah. Berdasarkan pembangunan kawasan selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan membuka kawasan yang lebih luas di beberapa buah negeri, okey, dan membangunkan wilayah baru seperti contoh saja, Kedah, Perda, Kejora, Kesedak, Dara dan Ketengah. LKTS dan Salkra di Sarawak dan SLDB di Sabah. Okey. Bahagian B pula. Gambar berikut merupakan kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk memastikan rakyat memiliki rumah sendiri. Okey, ini projek dari Prima. Yang lagi satu ni projek apa ni? PPR ya, di Melana Indah. Okey, baik. Okey, ini hasil kerjasama dari kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Okey, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama menyedia perumahan kos rendah terutama di kawasan bandar. Okey. Pada tahun 1964, kerajaan persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Kerajaan negeri menjual tanah pada harga yang rendah kepada kerajaan persekutuan untuk membina rumah. Ini aspek ini dalam jawapan ialah sangat penting ya. Sebab ini menunjukkan yang kamu faham bidang kuasa antara senarai negeri dan senarai persekutuan. Jadi kamu faham dan kamu tulis kerajaan negeri menjual tanah sebab tanah itu merupakan bidang kuasa kerajaan negeri pada harga yang lebih rendah pada kerajaan persekutuan untuk membina rumah.
Selepas DEB 1971, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah bagi membasmi kemiskinan. Kerajaan Persekutuan melaksanakan program perumahan rakyat untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Okey. Baik. Okey, kita dah settle bahagian B. Bahagian C pula. Sistem persekutuan telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada negara dan rakyat. Berikan ulasan anda. Jadi ini pendapat. Okey, jadi kamu tulis 3 pendapat berserta dengan huraiannya untuk mendapatkan 6 markah penuh ni lah. Baik. Jadi mana bahagian C? Okey, sini. Okey, menyumbang kepada kestabilan hubungan antara negeri dan kerajaan pusat. Jadi kamu boleh terangkan sikit pembahagian kuasa pemerintahan, mengelakkan salah guna kuasa dan monopoli, membolehkan kemajuan dicapai dalam pelbagai bidang. Pendekatan terbaik menjamin kekuasaan dan kestabilan negara, menggebeling fikiran, tenaga dan usaha untuk membangunkan negeri dan negara. Okey, jadi mana-mana yang relevan tu dikira sebagai betul. Okey. Kita teruskan kepada sudut kebat ni. Okay. Ada 2 soalan. Ada berapa soalan? A, B, C, D dan E. Okey, baik. Pertama sekali, apakah fungsi perhilitan? Nombor 2 ialah berikan contoh flora dan fauna yang diancam kepupusan. Flora dan fauna. Okey, kamu just list down apa yang kamu tahu dulu. Nanti cikgu akan berikan jawapan. Jelaskan kepentingan flora dan fauna. Apakah punca keputusan flora dan fauna di negara ini? Okey, baik. Tak apa, kamu mulakan dengan ni dulu. Apakah fungsi perhilitan? Okey, kelas. Sudut kebat. Okey. Apakah fungsi perhilitan? Nombor satunya ialah kena besar sikit, nanti tak nampak. Melindungi
memelihara flora dan fauna. Okay, nombor 2 ialah okey, berikan contoh flora dan fauna yang diancam kepupusan. Okey, kelas ada idea? Flora maksudnya ialah tumbuhan. Apa tumbuhan yang diancam kepupusan? Rafflesia. Okey, very good. Rafflesia. Betul ke spelling cikgu ni? Okey, nombor 2 ialah Periuk kera. periuk kera. Nombor 3 ialah pokok apa? Pokok balak. Balak tak. Contoh ketiga ialah anggerik merpati. Betul juga kan, sebab apa ni, pembalakan terutamanya pembalakan secara haram pun mungkin pokok-pokok balak tu dia mungkin diancam kepupusan, boleh jadi juga. Okey, tapi dalam sini lebih sesuai ialah anggerik merpati. Okey, fauna maksudnya haiwan. Biasanya dalam berita haiwan apa yang biasanya keluar, dia orang cakap diancam kepupusan. Ya betul, harimau Melaya. Nombor 2, Badak sumbu Sumatera. boleh badak sumbu Sumatera. Lagi apa? Tapi Tanah orang hutan kan agak ni kan, agak terancam. Okey, jadi jawapan ketiga ialah orang hutan. Lagi mungkin kamu boleh mention seladang, tapir pun boleh juga. Okey, baik. Apakah kepentingan flora dan fauna? Jelaskan kepentingan flora dan fauna. Okey, kepentingan dari segi apa? Kalau ubat-ubatan pun boleh kan? Ubatan. Okey. Ada setengah-setengah tumbuhan tu sesuai untuk dijadikan ubat-ubatan. Sumber bahan mentah. Lepas tu mungkin Menstabilkan ekosistem alam sekitar. boleh ulang balik macam mana? Menstabilkan ekosistem alam sekitar. Boleh jadi menstabilkan ekosistem alam sekitar. Alam semula jadi. Menstabilkan ekosistem. Jadi atau alam sekitar lah. Okey, baik. Ibu suka jawapan yang ketiga ni, menstabilkan ekosistem alam semula jadi atau alam sekitar. Kenapa? Sebab contohnya kalau satu kawasan ni tak ada contohnya ular, jadi tikus akan jadi terlalu banyak dekat sana. Dan bagi petani itu merugikan mereka lah, sebab tikus akan memakan hasil tanian. Jadi ekosistem pun perlu balance jugalah.
Okey, baik. Apakah punca kepupusan flora dan fauna di negara ini? Ada beberapa punca. Apa punca utamanya? Pencerobohan hutan secara haram. Ya, tadi ada pelajar sebut pasal pembalakan, itu pun satu isu juga. Pembalakan tak apa, tapi pembalakan secara haram itu yang masalah. Okey, nombor 2 ialah pembakaran hutan. Pembakaran hutan ni akan menyebabkan banyak flora dan fauna ni mati, dan lagi satu benda ialah dia boleh menyebabkan jerebu. Okey, dan Pembangunan di kawasan perhutanan. ya, lebih tepat ialah kemusnahan habitat ya. Betul tak kelas? Setuju tak? Sebab tempat tinggal flora dan fauna tu dimusnahkan dan dibangunkan pula. Contohnya orang tebang pokok untuk bina rumah, dan sebagainya lah. Okey, terangkan langkah-langkah kerajaan bagi mengatasi masalah kemusnahan dan kepupusan flora dan fauna. Okey, ini pendapat. Jadi apa pendapat kamu? Memelihara dan memulihara hutan simpan kekal. Oh, bagus. Boleh ulang balik? Memelihara dan memulihara hutan simpan kekal. Okey, bagus. Kamu kalau cikgu nak cadangkan ialah mewujudkan lebih banyak taman negara. Kita ada satu taman negara di Pahang, tapi tak salah kalau lebih taman negara, contohnya di setiap negeri ada taman negaranya sendiri pun boleh juga. So bolehlah kita mengatasi kemusnahan dan kepupusan flora dan fauna. Lagi ada jawapan lagi? Mewartakan hutan sebagai taman negara. Betul lah cikgu cakap tadi. Okey. Lepas tu lagi satu ialah menjatuhkan hukuman berat ke atas pembalak haram dan penjual haiwan liar. Okey, jadi baru mereka takutlah. Okey, next mungkin kita boleh buat macam kempen kesedaran dan bagi kesedaran untuk menghargai flora dan fauna, dan kempen menanam pokok lah. Okey, di setengah-setengah tempat tu ada aktiviti lah untuk masyarakat. Setiap seorang dia menanam satu pokok. Jadi itu pun boleh jadikan satu program. Okey, baik. Kelas kita sudah tamat bab 4. Jadi tak sempat cikgu nak intro bab 5, tak apa. InsyaAllah minggu depan kita mulakan dengan bab 5. Okey, harap kelas hari ini bermanfaat untuk kamu. Kamu dapat memperolehi faedah. Jadi kita akan tamatkan kelas di sini dan kita akan mulakan bab 5 pada minggu hadapan. Okey kelas, terima kasih kerana join. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum cikgu, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih pada kamu juga kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.